Okey, bersama lagi cikgu hari ni. Tiba-tiba kan. Hari ni kita akan masuk tema baru dalam subjek bio. So tema yang 2 ni adalah fisiologi manusia dan haiwan. Fisiologi maksudnya apa? Okey, fisiologi maksudnya adalah pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup, cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar. Okey, tema 2, fisiologi manusia dan haiwan ni adalah tema ni bertujuan memberikan pemahaman proses fisiologi yang berlaku dalam manusia dan haiwan. Memberi fokus kepada proses fisiologi iaitu respirasi, nutrisi, kepekaan, perkembuhan, pergerakan, pembiakan dan pertumbuhan serta pembahagian sel. Okey, so kita ada berapa buat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lagi 8 bab sebelum akan habis silibus untuk biologi KSSM tingkatan 4. Bab 8, sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey, awak dah pernah belajar dah sebelum ni sebenarnya dalam bab tingkatan 3. So, dia sebenarnya sambungan daripada bab tingkatan 3 lah. Sama je. Kalau sebelum ni bab 7 kita belajar pasal respirasi yang berlaku dalam sel kan. Proses glycolysis, peroksidaan, piruvat semua tu kan. Okey, yang ni adalah lebih kepada sistem respirasi yang melibatkan awak punya paru-paru. Okey, untuk manusia paru-paru lah. Dan untuk haiwan lain akan melibatkan organ-organ mekanisme yang lain daripada manusia. Okey, kita akan tengok muka surat seterusnya. Okey, yang pertama 8.1 jenis sistem respirasi. Yang kedua, mekanisme pernafasan. Yang ketiga, pertukaran gas dalam manusia. Lepas yang keempat, isu kesihatan berkaitan sistem respirasi. Okey, 8.1 jenis sistem respirasi. Dia ada 3 bawah ada subtopik. Mengenal pasti struktur respirasi dalam serangga, dalam ikan, dalam amfibia, dalam manusia. Kemudian 8.1.2 memerihalkan penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas bagi haiwan dan manusia. Kemudian 8.1.3 membanding dan membezakan antara struktur respirasi manusia dan haiwan. Okey, kemudian cikgu suka kalau setiap kali cikgu start belajar apa-apa lah kan. Cikgu akan tengok dulu dalam bab tu dia ada subtopik apa. Kita akan tengok sekali imbas lah. Bila awak tengok sekali imbas ni, so akan nampaklah sebab ni adalah mengenai apa. Okey, ni 8.1 jenis sistem respirasi. Okey, dia ada belalar. Okey, dah nampak kan rajahan sama dalam buku teks tingkatan 3. Cuma dia lebih terperinci lah untuk tingkatan 4 ni. Habis dah? Kita akan start semula daripada awal. Subtopik 8.1 iaitu jenis sistem respirasi, struktur respirasi dan penyesuaian dalam pertukaran gas. Okey, anda telah mempelajari organ respirasi dan sistem pernafasan manusia dan haiwan dalam tingkatan 3. Okey, struktur respirasi ialah permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas berlaku antara sel organisma yang berrespirasi dengan persekitaran luar. Struktur lah maksudnya apa organnya lah. Organ ataupun permukaan apa yang diperlukan untuk melakukan respirasi ni. Okey, kemudian awak telah mempelajari dalam tema 1, organisma jenis sel seperti ameba tidak memerlukan struktur respirasi yang khas. Tapi dia ada struktur respirasi. Tapi dia tak perlu yang khas lah sebab dia mempunyai sebuah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Okey, JLPI. Jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk permukaan gas respirasi secara resapan. Dia akan guna resapan je lah melalui dia punya membran plasma kan. Okay, ni sebuah jumlah luas saiz permukaan kepada isi padu JLP kepada I bergantung pada saiz organisma. Semakin besar saiz organisma, semakin kecil nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu organisma tersebut. Okay, boleh faham? Okay, contoh macam manusia dengan ikan. So manusia lagi kecil lah dia punya JLP kepada I ni. Kalau ikan lagi besar. Okay, ameba paling besar lah sebab dia adalah satu organisma yang sangat-sangat kecil dan sangat-sangat simple, ringkas. Okay, ini bermaksud untuk organisma yang besar dan kompleks, isi padu badan yang memerlukan oksigen bertambah lebih daripada jumlah
luas permukaannya. Ini menjelaskan mengapa organisma yang besar dan kompleks tidak boleh mengekalkan pertukaran gas dengan cara resapan melalui permukaan badan sahaja. Organisma bersaiz besar memerlukan struktur respirasi khas untuk pertukaran gas yang cekap. Okey, bagaimanakah struktur respirasi organisma bersaiz besar beradaptasi untuk pertukaran gas yang cekap? So, setiap organisma yang bersaiz besar macam kita, manusia, kucing, ikan, burung, katak, dia memerlukan struktur respirasi yang ada ciri penyesuaian. Maksudnya, dia ada ciri-ciri yang disesuaikan untuk melakukan proses pertukaran gas yang lagi efisien lah. Yang pertama diperlukan nisbah jumlah luas permukaan pada isi padu yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Dia memerlukan struktur respirasi yang nipis iaitu setebal satu sel yang memudahkan resapan gas respirasi berlaku. Permukaan struktur respirasi perlulah sentiasa lembab untuk membenarkan gas respirasi melarut di dalamnya. Okay, kemudian struktur respirasi dilengkapi jaringan kapilari darah, melainkan untuk serangga lah. Selain daripada serangga, semuanya akan dilengkapi dengan jaringan kapilari darah untuk membenarkan pengangkutan gas respirasi yang cekap. Struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya. Sistem pernafasan serangga ialah sistem trakea. Okay, nanti lagi tengok dia punya raja 8.1. Okay, struktur pernafasan serangga ialah sistem trakea. Terdapat liang kecil pada thorax. Okay, nampak liang kecil ni kat sini. Liang kecil pada thorax. Dan abdomen serangga iaitu spiracle. Okay, nama dia spiracle. Yang ni lah. Okay, spiracle. Baik. Okay, spiracle. Ada pun. Oh, ada lah. Tak nampak lah kuning dia. Sama je. Okay, tak kisahlah. Spiracle membolehkan udara masuk dalam sistem tiup udara iaitu sistem trakea. Maksudnya udara akan start masuk kepada dalam badan belalang melalui inilah spiracle ni lah, bukan ikut mulut dia ikut sini, ikut spiracle. Kini awak punya spiracle ni dia akan bersambung dengan trakea. Trakea bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus disebut trakeol. Okay, yang lebih kecil ni dipanggil trakeol. Trakeol merupakan permukaan respirasi. Trakeol mempunyai ciri-ciri berikut yang membolehkan pertukaran gas respirasi yang cekap. Okay, dia kena ada bilangan trakeol yang banyak supaya lebih banyak jumlah luas permukaan dia. Lebih besarlah JLP kepada I tu. Okay, kemudian dinding trakeol adalah nipis dan lembab. Okay, samalah dengan yang kita baca sebelum ni, cuma dia tak ada sistem peredaran darah. Dan ini membolehkan gas oksigen meresap ke dalam sel manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam trakeol dengan cepat. Bila dia nipis dan lembab, so resapan akan berlaku dengan cepat lah. Okay, kemudian setengah serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ini berisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi. Okay, setiap serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakea. Kat mana kantung udara? Dalam sistem trakea lah. Bukan dalam badan dia, dalam sistem trakea. Okay, awak nampak gambar ni ni. Nampak kan? Ni dia punya spiracle lubang ni. Kemudian bersambung dengan trakea. Okay, dan yang kat sebelah trakea ni ada kantung udara pada ikan. Struktur respirasi ikan dan penyesuaiannya. Struktur respirasi ikan ialah insang. Kita tengok raja lepas ni. Insang terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkuang insang. Lengkuang insang. Maafkan saya. Struktur respirasi ikan adalah insang. Insang ni adalah terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang. Okay, lengkung insang ni lah yang tengah ni. Kemudian ni adalah filamen. Macam sikat kan. Bahagian yang besar ni dipanggil lengkung insang. Yang macam dia punya bilah-bilah ni dipanggil filamen insang. Filamen ni pun sama macam kita punya trakeol tadi. Dia ada ciri-ciri yang disesuaikan untuk melakukan proses resapan lah. Okey, filamen mempunyai banyak unjuran nipis.
dan tipis yang disebut lamela. Okay, bilangan filamen dan lamela yang banyak memberikan jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas yang cekap. Okey, kemudian membran lamela insan adalah nipis. Okey, lamelanya adalah sangat nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah bagi memudahkan resapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Sambung balik. Tadi lengkung insan yang ni. Okey, ni filamen. Dalam filamen ni ada banyak lagi lamela ni. Macam ni lah lamela 1, 2, 3. Okey, boleh nampak yang ni dia punya anak panah ni adalah arah air lalu lah. Air lalu macam ni kan. Daripada mulut masuk keluar ikut sini kan. So dia akan oksigen akan lalu daripada sini lah ke sini. Okay. Dia ada banyak kapilari darah. Okay, seterusnya struktur respirasi katak dan penyesuaiannya. Okay, untuk katak dia ada dua lah. Iaitu kulit dan peparu dia. Dalam keadaan kurang aktif, katak menggunakan kulit untuk pertukaran gas. Okay, tengok rajah ni. Kulit adalah nipis yang sangat telak terhadap gas respirasi. Kulit yang lembab membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Samalah, dia nipis, kemudian dia lembab. Di bawah kulit terdapat banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi darah. Sama. Okey, kemudian pada waktu dia aktif pula dia akan gunakan paru-paru. Permukaan peparu katak berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Nampak gambar ni berlipat-lipat. Membran peparu yang nipis memudahkan resapan gas respirasi. Okey, dinding peparu yang sentiasa lembab membolehkan gas respirasi masuk ke dalamnya. Peparu juga kaya dengan jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. Struktur respirasi manusia dan penyesuaiannya. Okay. Struktur respirasi manusia ialah alveolus yang mempunyai ciri-ciri pertukaran gas respirasi yang cekap. Samalah kan? Okay. Ingat lagi kan? Daripada atas ni bernafas ikut hidung, ikut mulut. Dia akan masuk ke dalam bronkiol sampai ke alveolus. Bilangan alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar. Sama je kan? Okay, dinding alveolus sentiasa lembab, so mudah melarut, seterusnya meresap melalui dinding dengan dalam kapilari darah. Okay, alveolus dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang banyak. Okay, tengok gambar ni banyak kan? Untuk mempercepatkan resapan gas respirasi. Dinding alveolus yang nipis iaitu setebal satu sel. Ni perkataan yang penting lah, setebal satu sel. Memudahkan peresapan gas. Okey, kalau awak tengok ni jadual 81. Persamaan dan perbezaan antara struktur respirasi manusia dan haiwan. Kesemua struktur respirasi mempunyai nisbah jumlah luas permukaan pada isi padu yang besar. Sama kan? Kesemua struktur respirasi nipis yang memudahkan resapan berlaku dengan cepat. Kesemua struktur respirasi sentiasa lembab yang ini membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Okay, awak kena ingatlah. Kalau nipis, dia berlaku dengan cepat. Kalau dia lembab, maksudnya gas respirasi senang untuk melarut. Dilengkapi jaringan kapilari darah, maksudnya pengangkutan tu lagi cepatlah. Kalau dia mempunyai JLP kepada air yang besar, dia punya pertukaran gas lebih cekap. Okey, ni penting untuk bila awak jawab soalan kertas dua lah. Bila awak jawab nipis je, lembab je, jaringan kapilari darah je tapi tak ada penerangan yang belakang ni kan. So mudah untuk hilang markah kat situ. Okey, kemudian perbezaan ciri serangga, ikan, katak dan manusia. Okey, samalah struktur respirasi. Okay, jangan confuse serangga struktur respirasi dia bukan spherical tapi tracheal. Okay, ikan, filamen dan lamela dalam insang. Okay, katak, kulit dan peparu. Manusia, alveolus. So, bagaimanakah jumlah nisbah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi diperoleh? Okay, ni trachea. Serangga dia ada bilangan trachea yang banyak. Kalau ikan dia ada filamen dan lamela insang yang banyak. Okay, kalau katak dia ada permukaan dalam paru-paru yang berlipat-lipat dan keseluruhan permukaan kulit badan dia kan besar kan. Manusia mempunyai bilangan alveolus yang banyak. Okey, mekanisme pernafasan. Manusia dan haiwan mempunyai proses mekanisme yang berlainan.
pernafasan merupakan proses tarikan dan hembusan nafas yang berulang. Okay, mekanisme tu maksudnya proses je lah. Macam mana, daripada mana dia masuk, macam mana otot apa yang terlibat, organ apa, struktur apa. Tengok mekanisme pernafasan serangga. Udara masuk dalam dan keluar trakea dibantu oleh pengenduran dan pengecutan otot abdomen. Okey, semasa menarik nafas, otot abdomen mengendur. Hal ini menurunkan tekanan udara dalam trakea dan udara memasuki trakea melalui spirakel. Okey, bila otot dia mengendur, tekanan udara dalam trakea akan turun. Bila tekanan udara dalam trakea turun, udara dari luar akan memasuki trakea melalui lubang kecil itulah, iaitu spirakel. Dan semasa menghembus nafas pula, otot abdomen akan mengecut. Ini meningkatkan tekanan udara dalam trakea dan memaksa udara keluar melalui spirakel. Okey, mengendur ni maksudnya macam mengembang macam tu lah kan. Mengecut tu maksudnya mengecil lah. Okay, bagi senang untuk awak nak faham. Tapi awak kena pakai perkataan ni lah, mengendur dan mengecut. Terusnya, mekanisme pernafasan katak. Katak bernafas melalui rongga mulut dan peparuh apabila berada dalam keadaan aktif. Okay, urutan tarikan dan hembusan nafas diringkaskan di bawah. Bila tarik nafas, apabila katak bernafas melalui lubang hidung, mulut dan glotis tertutup dan dasar rongga mulut diturunkan. Apabila katak bernafas melalui lubang hidung, mulut dia dengan glotis dia, okay, ni glotis, mulut ditutup, glotis ditutup, tapi hidung dia buka lah. Kalau hidung dia tutup, macam mana udara masuk kan? Okay, bila mulut tutup, glotis tutup, dasar rongga mulut akan diturunkan. Maksudnya macam ni lah, kembang macam ni, macam tu kan. Okay, tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut akan menarik udara ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Okay, udara akan masuk daripada lubang hidung lah ke dalam rongga mulut. Kemudian apabila glotis terbuka, lubang hidung tertutup dan dasar rongga mulut akan naik. Bila buka glotis ni, lubang hidung pula yang akan tertutup. Lepas tu dasar rongga mulut akan naik kan. Kotak bernafas macam tu kan. Macam tu kan. Okay. Tekanan udara yang menolak tekanan udara yang meningkat akan menolak udara dalam peparuh. Okey, bila nak hembus nafas pula, peparuh ni pula yang akan start mengecut dulu. Udara akan disingkirkan daripada peparuh. Hal ini dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan peparuh. Sebahagian udara keluar melalui lubang hidung, manakala yang selebihnya bercampur dengan udara di dalam rongga mulut. Glotis perlu terbukalah untuk mengeluarkan oksigen. Okay, untuk kulit dia tak cerita pula. Tapi sebenarnya untuk kulit samalah macam ameba kan, resapan melalui kulit. Sama macam cara oksigen masuk ke dalam ameba. Okey, mekanisme pernafasan ikan. Mekanisme pernafasan ikan dibantu oleh tindakan mulut dan operkulum. Operkulum ni apa? Ikan melakukan ventilasi dengan berenang dan dengan membuka dan menutup operkulum. Ini mendorong air masuk ke dalam mulut dan seterusnya melalui insang. Ventilasi meningkatkan pengaliran air pada permukaan respirasi. Okay, ventilasi ni apa? Okay, ventilasi ni apa? Operkulum ni apa? Okay, kita tengok. Okay, ni pandangan sisi lah ikan. Okay, insang dia macam ni. Pernah nampak kan ikan? Ke korang tak pernah siang ikan? Pandangan dorsal ni maksudnya bila awak tengok daripada atas. Okay, bila awak tengok daripada atas, dia gambar dia macam ni. So, di mulut, dia ada sama kat dasar rongga mulut. Dia ada lengkung insang. Okay, nampak ni insang awak ni. Ni apa? Lengkung insang kan? Yang ni awak punya filamen. Dalam filamen ni ada banyak lamela. Operkulum ni apa, awak punya bukaan insang tu lah. Yang selalu bila awak nak siang ikan tu, awak tarik tepi tu kan. Itu awak punya, itu dah namanya operkulum tu. Apabila mulut dibuka, bahagian dasar rongga mulut diturunkan. Pada masa yang sama, ruang operkulum dibesarkan dan bukaan operkulum ditutup. Okay, ruang dia besar tapi ditutup. So, ini akan mengurangkan tekanan di dalam rongga mulut. Air dari luar yang mengandungi oksigen terlarut akan memasuki mulut. So, apabila mulut ditutup, bahagian dasar rongga mulut dinaikkan. Okay? Bila ditutup mulut tu, yang bawah ni akan naik lah. So, air akan mengalir. Air dah masuk dalam tadi kan? Air yang kat dalam ni, dia akan
mengalir melalui lamela insan. Okey, melalui inilah. Dan pertukaran gas antara darah dengan air berlaku secara sepan. Okay, air awak ni ada oksigen. So, bila air tu lalu dekat antara celah-celah insang ni, antara celah lamela ni, oksigen dalam air tu akan melarut dalam insang. Berlaku secara resapan. Pada masa yang sama, otot operculum mengenduh dan ruang operculum dikecilkan. Okey, bukaan operculum juga akan dibuka untuk membenarkan air yang lalu ni keluar ikut tepi ni lah. Kalau tak buka, macam mana air nak keluar? Okey, isi padu rongga mulut dikurangkan dan tekanan dalam rongga mulut menjadi lebih tinggi daripada tekanan di luar. Tekanan yang tinggi menyebabkan air mengalir keluar melalui bukaan operculum yang terbuka. Okey, yang terakhir untuk hari ini, mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme tarikan nafas dan hembusan nafas manusia ditunjukkan dalam rajah 8.5. Okey, samalah ni pun awak dah belajar sebenarnya. Okey, sebelum kita tengok dulu rajah ni, okay, awak ada awak punya turus vertebra. Turus vertebra ni senang cerita awak punya tulang belakang lah. Tulang rusuk ni, ni awak punya tulang rusuk, rib kat tepi ni. Okey, birasalah tulang rusuk masing-masing. Okey, otot interkostal ni pula otot yang antara rusuk ni dengan awak punya otot interkostal adalah sekelompok otot yang ditemukan di antara tulang rusuk yang berfungsi untuk membentuk dan mempertahankan rongga yang dihasilkan oleh tulang rusuk dan membantu antara ekspansi dan kontraksi selama bernafas. Dan kiranya antara tulang rusuk, antara tulang kepada tulang tu dia ada otot tu lah. Okay, ni awak punya otot interkostal lah. Okey, sama balik otot interkostal. Okey, nampak otot interkostal ni dia antara tulang rusuk ke tulang rusuk. Antara rib ke rib ni. Between the ribs. Dia ada intercostal muscle. Otot interkostal. Okey, tarikan nafas. Yang pertama, otot interkostal luar mengecut manakala otot interkostal dalam mengendur. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke depan. Maksudnya ke atas dan ke depan. Awak tarik nafas macam ni kan? Akan naik ke atas dan ke depan. Pada masa yang sama, otot diafragma mengecut dan diafragma turun ke bawah menjadi lepeh dan mendatar. Okay, diafragma selalunya bentuk dia macam ni. Macam ni kan, bentuk kubah, dom. Okay. So, bila awak tarik nafas, diafragma ni akan mengecut dan turun ke bawah. Kenapa bila tu yang ni bentuk asal dia, mengendur kan? Tapi bila kecut, jadi lepeh. Jadi lepeh dalam mendatar. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. So, bila isi padu bertambah, dia punya tekanan akan berkurang. Kalau belajar dalam fizik kan. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru-paru. Okey, untuk hembusan nafas sama. Bukan sama. Vice versa. Okey, hembusan nafas yang pertama, otot interkostal luar mengendur manakala otot interkostal dalam akan mengecut. Belah luar akan mengendur, belah dalam akan mengecut. Okay, tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. Okay, boleh faham tak? Yang awak tengok yang atas ni, dia tarik nafas, belah luar mengecut, belah dalam mengendur. Maksudnya otot interkostal luar mengecut ni, maksudnya bila dia yang luar ni mengecut, dia akan tarik ni ke atas. Sebab yang ni yang mengecut, yang belah luar ni yang mengecut, dia akan tarik ke atas, belah dalam ni akan mengendur lah. Yang ni lain. So bila belah dalam ni yang mengendur, belah dalam yang mengecut, so dia akan menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. Okay, bila awak hembus nafas kan. Okay, macam tu kan. Nampak tak? Okey, tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. Okay, yang ketiga, pada masa yang sama otot diafragma mengendur dan diafragma melengkung ke atas berbentuk kubah. Okey, dia akan bentuk kembali kepada bentuk asal dia lah, akan mengendur. Kenapa kalau macam ni mengendur, yang ni mengecut kan? Okay, ada yang confused tak? Okay, bentuk asal dia macam ni. Maksudnya mengendur dia adalah dalam keadaan dia relax lah. Dia tak buat apa-apa. Mengendur. So, bila kalau perasan, bila melengkung dia macam ni kan, dia nampak besar, betul tak? Nampak dia punya circumference, dia punya circumference dalam bahasa Melayu apa?
Susah. Okay, tak apalah. Yang penting awak nampak dia lebih panjang lah sebenarnya. Tapi bila dia mengecut, dia jadi lebih kecil macam ni kan. Patutnya dia panjang macam ni. Tapi dia mengecut je. Daripada sini jadi macam ni. Nampak tak? Faham tak? Maksudnya yang ni adalah mengecut. Yang ni adalah mengendur. Boleh tak? Okay. Bila dia mengendur, diafragma akan melengkung ke atas bentuk kubah. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks berkurangan dan tekanan rongga toraks akan bertambah. Maka udara akan didesak keluar daripada paru-paru. Okay, membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Okey, persamaannya. Kedua-duanya mempunyai struktur khas berotot. Dia ada pertolongan otot lah untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Okey, perbezaan dia. Kalau serangga, liang pernafasan dia adalah spiracle. Ikan mulut dan operculum. Katak dia guna lubang hidung. Manusia pun guna lubang hidung. So, katak dengan manusia sebenarnya sama. Boleh gitu. Okey, tak boleh lah. Struktur yang membantu pernafasan pula adalah thorax dengan dia punya abdomen. Untuk serangga. Untuk ikan, dia memerlukan bantuan operculum dan rongga mulut yang berotot. Untuk katak, perlukan rongga mulut dengan dinding yang berotot. Dan manusia dibantu oleh diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Okay, so mekanisme pernafasan dia secara ringkasnya dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Untuk ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Untuk katak dibantu oleh pergerakan pantas, dasar rongga mulut dan kekenyalan dan sifat kekenyalan peparu. Untuk manusia, dibantu oleh pengecutan dan pengunduran otot interkostal dan otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke bawah dan ke dalam. Okey, boleh buatlah yang ni 81, 82 buat dalam buku, hantar kat cikgu. Okey. Cikgu nak minta awak buat juga. Bab 8 ni, buku surat 63 sampai ke surat 66. Jadi kita dah belajar hari ini sahaja. Okey, untuk hari ini itu je. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa awal tadi tak bagi salam pun.